Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang semua. Hari ini secara rasminya persekolahan bagi tingkatan 5 dan 6 telah pun bermula. Tapi ini tak berarti kamu juga tiada kelas. Okey. So untuk tingkatan 1 hingga 4 kelas akan dibuat juga seperti jadual yang telah pun ditetapkan oleh pihak sekolah, tapi dalam bentuk secara online lah. So berarti selagi mana kamu berada di rumah, tiada arahan untuk kamu kembali ke sekolah, maka inilah kita punya metod kita untuk belajar lah, yang kita kekalkan daripada awal PKP sehingga dah hari ini. Okey. So untuk kelas yang lepas, kita telah pun masuk kepada topik elektrik dan juga kemagnetan. Okey. So saya harap semua dah pun tengok video saya yang lepas dan telah pun melaksanakan tugasan yang telah pun saya berikan pada kelas yang lepas. Okey, di mana kita telah pun melihat apakah itu tenaga, apakah sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan juga sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Okay, dan apakah itu generator, iaitu bagaimanakah tenaga di jana, terutama tenaga elektrik. Okay, bagaimana tenaga di jana, di mana kita hari ini menggunakan kaedah arus aruhan dengan menggunakan magnet. Okay, dengan mengganggu ataupun kita mengganggu medan magnet itu. Okay, kita memutuskan medan-magnet itu untuk menghasilkan satu arus, iaitu arus aruhan, yang telah pun ditemui oleh seorang saintis bernama Michael Faraday. Alright. Dan kita pun melihat bagaimanakah tenaga elektrik ini dihasilkan di beberapa jenis stesen jana kuasa bergantung kepada sumber aslinya. Okay, kita ada stesen jana kuasa elektrik yang menggunakan sumber-sumber seperti gas asli, diesel dan juga arang batu. Dan kita juga ada power generator ataupun power station yang menggunakan tenaga seperti tenaga nuklear. Okey, dan kita ada hidroelektrik, air daripada empangan disalurkan untuk menggerakkan turbin dan sebagainya. Dan kita juga ada power station yang menggunakan tenaga solar sendiri dengan adanya panel solar. Alright. Dan kita pun melihat bagaimana biogesim, iaitu hasil-hasil sampah najis, hampers, yang tidak pun digunakan di recycle ataupun digunakan untuk menghasilkan gas metana yang untuk membakar, untuk menghasilkan tenaga haba untuk menjana tenaga elektrik dengan memanaskan steam lalu menggerakkan turbin. Okey, so semua ini kamu boleh lihat pada buku teks kamu yang telah saya berikan sebelum ini dalam bentuk PDF format. So hari ini kita sambung tentang arus terus dan juga arus ulang-alik. Okey, seperti mana yang kamu belajar pada tahun lepas, dalam konsep elektrik kita ada 3 faktor. Okey, 3 faktor yang penting dalam penghasilan tenaga elektrik, iaitu kita ada arus, kita ada voltan dan juga kita ada rintangan. Okey. So kalau kamu ingat lagi 3 hubungan ini. Okey, hubungan antara ketiga-tiga ini boleh ditaksirkan dalam satu hukum, iaitu hukum Ohm. Okey, di mana V sama dengan IR. Okey, voltaj sama dengan rintangan kali dengan arus elektrik. Okey. So benda ini penting, arus penting, voltan penting, rintangan pun penting dalam menentukan kadar ketetapan kuasa elektrik yang dihasilkan dan juga diberikan kepada setiap peralatan yang memerlukan tenaga elektrik. Okey. So dalam konteks arus ini ada 2 jenis. Kita ada arus terus ataupun arus ulang alik. Okey. So kalau arus terus ataupun kita panggil sebagai DC, iaitu direct current. Manakala untuk arus ulang alik, AC, iaitu alternative current. So ini ialah 2 jenis arus yang terdapat dalam kitaran elektrik. Okey, so arus terus, apa beza antara arus terus dengan arus ulang alik? Mudah saja. So nama pun dah menerangkan arus terus. So arus terus ini ialah arus elektrik yang mengalir dalam satu arah sahaja. Okey. So seperti contoh litar yang ringkas, litar ringkas menggunakan bateri. Itu semua adalah contoh-contoh arus elektrik yang terus. Yang satu hala sahaja. Contohnya kita gunakan torchlight, kita gunakan kalkulator, kereta mainan, yang di mana kebanyakan peralatan yang menggunakan bateri selalunya menghasilkan ataupun menggunakan arus terus, iaitu satu hala sahaja dia punya arus. Namun kalau untuk arus ulang alik, arus ulang alik ini pula dia merupakan arus elektrik yang arah alirannya berubah-ubah secara berterusan. Berarti kat sini arus tersebut tidak stabil.
dia akan berulang-alik. Okey, dan selalunya bila kita gunakan OSK ataupun osiloskop sinar katod, arus ulang-alik ini dia akan membentuk seperti bentuk sinus, macam bentuk gelombang wave. Okey, kejap dia naik, kejap dia turun. So inilah arus ulang-alik. Dia tak stabil. Kejap dia tinggi, kejap dia rendah. Kalau arus terus, kalau gunakan OSK dia akan straight saja. Okey, dia tak ada gelombang, dia akan straight saja. Berarti arus tersebut dia dalam satu hala sahaja. Okey. Dan apakah beza antara arus ulang-alik AU ataupun arus terus ini? Mudah. Yang pertama kita tengok dari segi arus terus. Okey, arus terus ini kalau kamu lihat tadi kita kata arahnya satu hala sahaja. Okey, arus satu hala sahaja. Tapi untuk arus ulang-alik, arahnya boleh berulang-alik. Okey, sekejap naik, sekejap turun. So dia akan berubah-ubah. Okey, perbezaan yang kedua ialah arus terus ini voltanya tidak boleh diubah. Okey, untuk arus terus voltanya adalah tetap. Okey, so kalau kita ada bateri, dua bateri, okey, satu bateri 1.5 volt, kalau dua bateri 3 volt, berarti bateri dia menghasilkan arus terus. Berarti voltan yang dihasilkan oleh bateri tersebut adalah 3 voltan sahaja. Dia tidak akan lebih, tidak akan kurang. Namun demikian, untuk arus ulang-alik, voltanya boleh berubah-ubah. Okay, berarti voltanya boleh naik ataupun boleh meningkat ataupun dia boleh menurun. Okay, itu ialah perbezaan yang sangat ketara bagi arus terus dan juga arus ulang-alik. Okay, perbezaan yang ketiga tadi, kalau kita gunakan OSK, iaitu sejenis alat bernama osiloskop sinar katod, yang kamu boleh lihat pada muka surat 171 buku teks kamu. Okay, bila kita lalukan arus terus, dia akan straight line. Okay, arus ulang-alik dia akan berbentuk seperti gelombang sinus, naik dan turun, naik dan turun. Okay, dan bilakah arus terus ini digunakan dan arus ulang-alik ini digunakan? Arus terus kita kebanyakannya digunakan ataupun dihasilkan dalam peralatan elektrik yang menggunakan bateri. Okay, ataupun yang memerlukan voltan yang rendah seperti remote control, okay, kereta mainan dan sebagainya. Okey, manakala arus ulang-alik ini banyak digunakan dalam alatan elektrik, okey, yang memerlukan supply yang tetap seperti komputer. Okey, apa lagi kita tengok, hair dryer, apa lagi, aircon, okey, toaster, oven, TV. Okey, so ini adalah contoh alatan elektrik yang menggunakan arus ulang-alik. Kenapa? Sebab tadi kita katakan bahawa arus ulang-alik ini voltanya boleh berubah-ubah. Berarti kat sini dalam konsep penghantaran arus elektrik daripada stesen jana kuasa ke rumah, okey, selalunya ataupun memang kebiasaannya arus yang dihasilkan oleh stesen jana kuasa adalah arus ulang-alik. Berarti bila turbin diputarkan, okey, bila turbin diputarkan, dalam turbin adanya magnet dan juga dawai. Bila diputarkan, medan magnet ini akan terputus ataupun akan terganggu lalu menghasilkan arus aruhan. Lantas akan dijananya tenaga elektrik, dan tenaga elektrik yang dijana oleh stesen jana kuasa di dunia ini akan menghasilkan arus ulang-alik. Dan ada kelebihannya sebab arus ulang-alik dia punya voltan boleh berubah-ubah. Berarti kat sini daripada penghasilannya sampailah kepada penerimaan di rumah ataupun kilang-kilang, syarikat elektrik dia boleh tingkatkan voltan ataupun dia boleh kurangkan voltan bergantung kepada senario ataupun kawasan yang disupply ataupun diberikan bekalan tersebut. So arus ulang-alik banyak digunakan sebab ianya mudah untuk diubah voltannya. Okay, kalau arus terus, dia voltannya tetap, tak boleh diubah. Berarti kalau dihasilkan arus terus tinggi voltannya, ianya boleh menyebabkan masalah elektrik seperti meletup dan sebagainya. Sebab itulah kenapa bekalan elektrik ke rumah kita, okay, adalah arus ulang-alik. Okay, sebab mudah baginya untuk mengubah voltan, dan sebab itulah kenapa kebanyakan peralatan elektrik kita menggunakan arus ataupun menerima arus ulang-alik. Okay, supaya senang untuk nak adjust. Sebab dalam kita punya alatan elektrik seperti charger dan sebagainya, adanya satu device yang dipanggil sebagai kapasitor. Okay, so kapasitor ini dia adalah satu macam tiny punya instrumen dalam lintas elektrik untuk mengecas
Okey, untuk mengecas ataupun menyimpan tenaga elektrik. Dengan adanya arus ulang alik, maka tenaga yang disimpan itu boleh berubah-ubah, mudah diterima, tak terlalu banyak atau tidak melebihi kapasitinya. Jika arus terus voltan tinggi ke rendah ke apa semua tu, dia akan kekal, dia boleh merosakkan alatan elektrik tersebut. So ini ialah antara perbezaan antara arus terus dan juga arus ulang alik. So kita selalu alami benda ni kat sekolah, dekat asrama, dekat rumah. Santai kita akan ada gangguan bekalan elektrik. Gangguan bekalan elektrik, tiba-tiba short main game, pak mati. So sekarang ini ada banyak penciptaan alatan ini yang boleh ataupun yang boleh menyelesaikan masalah gangguan bekalan elektrik. Contohnya yang paling mudah tadi saya kata, panel suria. Panel suria menggunakan tenaga matahari untuk tenaga cahaya dikonvertkan kepada tenaga elektrik. So satu solusi jika tiada elektrik di rumah, maka kita boleh gunakan tenaga elektrik yang telah pun dihasilkan oleh tenaga cahaya melalui panel suria. So ada kemudahan tu. Ataupun sekarang lebih advance, kita charging handphone. Sekarang dulu kita charging handphone kena cocok, kena plug in. Sekarang kita ada satu charger handphone yang wireless, yang tidak memerlukan plug dan sebagainya. So dia akan mencas kita punya handphone ataupun kita punya device dengan menggunakan tenaga gelombang. So tenaga gelombang ini akan ditukar kepada tenaga elektrik. So ini semua adalah ciptaan-ciptaan, model-model inovasi untuk menyelesaikan masalah gangguan bekalan elektrik yang kebanyakannya berlaku di negara-negara yang dunia ketiga. Ataupun negara yang bergantung kepada bahan-bahan bakar seperti arang batu. Kalau tiba arang batu tak ada atau ada mogok, memang akan berlakunya gangguan bekalan elektrik. So ini semua adalah advance teknologi kita alami sekarang. So kamu boleh buat lagi research, Google lagi apakah contoh inovasi yang boleh menyelesaikan masalah gangguan bekalan elektrik ini. So untuk kelas ini cukup sampai di sini saja. Untuk akan datang kita akan sambung kepada kelas transformer. So saya harap semuanya sihat sejahtera kat rumah. Walaupun kamu masih lagi bercuti, tapi saya harap semangat belajar tu masih lagi ada. Semangat belajar tu masih lagi tinggi. Dan kamu, saya harap tingkatan 3 ni, sila khatamkan Al-Quran kamu dalam masa terdekat ini. Jangan kamu leka. So all the best. Jumpa lagi nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.